Jabatan Kesihatan Negeri Perlis memberi perkhidmatan melalui fasiliti-fasiliti berikut: Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri, Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Awam, Pejabat Timbalan Pengarah Farmasi, Pejabat Timbalan Pengarah Pergigian, Hospital Tuanku Fauziah, Pejabat Kesihatan Daerah Kangar, Klinik-klinik Kesehatan, Klinik Desa, Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan, dan Pos Kesehatan di Sempadan. Jabatan Kesihatan Negeri Perlis mempunyai lebih 2.700 orang anggota dari pelbagai kategori jawatan. Nisbah doktor kepada penduduk negeri Perlis ialah 1:866, manakala nisbah jururawat kepada penduduk pula ialah 1:366. Terdapat 5 bidang utama di jabatan ini: bahagian perubatan, bahagian kesihatan awam, bahagian farmasi, bahagian pergigian, dan bahagian pengurusan. Kesihatan adalah aset yang tidak ternilai. Penjagaan kesihatan bermula dari dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Lebih 3.600 orang ibu mengandung menjalani pemeriksaan prenatal di klinik-klinik kesihatan Negeri Perlis setiap tahun. Pemeriksaan ini adalah bagi memastikan ibu dan kandungan sehat sepanjang kehamilan. Bayi dan kanak-kanak akan menjalani pemeriksaan tunbesaran dan diberi suntikan perlalian imunisasi bagi penjagaan kesihatan berterusan dan mengelak dari jangkitan penyakit berbahaya. Di alam persekolahan, pasukan kesihatan sekolah akan membuat penilaian tahap kesihatan murid dan memberi suntikan imunisasi tambahan mengikut peringkat umur tertentu. Kelab dokter muda di sekolah rendah ditubuhkan bagi membentuk murid-murid yang mampu menjadi pembimbing kesihatan kepada rakan sebaya. Potensi, inovasi dan kemampuan ahli-ahli dokter muda diterjemahkan melalui pelbagai aktiviti. Pada tahun 2006, Sekolah Kebangsaan Pauh telah dinobatkan sebagai Sekolah Cemerlang Dokter Muda Peringkat Kebangsaan. Kelab Prosta yang telah ditubuhkan pada tahun 1996 memberi penerapan kepada remaja mengenai elemen cara hidup sehat serta pencegahan HIV dan AIDS. Di negeri Perlis, sebanyak 24 buah sekolah menengah telah terlibat dengan program Prosta ini. Sebuah pusat hikmat remaja Prosta juga telah diwujudkan di Kuala Sanglang. Ia mendekati remaja dengan pelbagai aktiviti dan program bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan sikap yang positif terhadap amalan cara hidup sehat. Program Titian Kasih merupakan program yang memberi tumpuan kepada sekolah menengah bagi melahirkan pelajar-pelajar mentaliti kelas pertama. Program ini adalah cetusan idea Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Fasilitator dari Jabatan Kesihatan akan bertindak sebagai pemudah cara untuk menyampaikan mesej-mesej amalan dan gaya hidup sehat kepada pelajar-pelajar bagi membentuk generasi sehat dan produktif untuk negara. Jabatan Kesihatan Negeri Perlis juga bertanggungjawab menjalankan aktiviti pengawasan dan pemeriksaan kesihatan persekitaran serta menyediakan perkhidmatan rawatan perubatan di semua kem-kem PLKN. Antara aspek pemantauan dan pemeriksaan ialah tempat penginapan, kemudahan tandas serta bilik air pelatih, keselamatan dan kualiti makanan di Dewan Makan,
keselamatan persekitaran riadah dan aktiviti fizikal, pengawasan pembiakan nyamuk, lalat, tikus dan lipas, serta bekalan dan kualiti air minuman. Pemantauan kualiti dan keselamatan makanan adalah salah satu fungsi utama Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Pemantauan dijalankan di pintu masuk Padang Besar, Wang Kelian dan Kuala Perlis. Di samping produk-produk makanan di pasaran tempatan, ujian akan dijalankan ke atas produk-produk makanan bagi memastikan ianya selamat dan bebas dari pelanggaran kimia, bahan pengawet atau racun makhluk perosak. Di pintu masuk Kuala Perlis, saringan bagi ikan dan sayur yang dibawa masuk dijalankan. Sampel yang diambil akan dibawa untuk ujian di Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Kangar. Makanan yang tidak mematuhi piawaian akan diambil tindakan sewajarnya sama ada ianya ditolak atau didakwa. Negeri Perlis mempunyai 3 loji, yaitu di Loji Timah Tasuh, Loji Arau, dan Loji Sungai Baru yang membekalkan air ke seluruh negeri Perlis. Kualiti air minum yang dibekalkan oleh Jabatan Kejeraya melalui loji-loji ini dipantau oleh Jabatan Kesihatan. Pemantauan dibuat melalui beberapa jenis ujian di kesemua loji dan semua stesen persempelan air minum di seluruh negeri. Ujian-ujian ini dijalankan bagi memastikan air yang dibekalkan bersih dan selamat untuk diminum. Nyamuk Aedes pembawa denggi. Nyamuk Aedes berada di persekitaran kita. Penyakit demam denggi ini telah melanda seluruh negara sepanjang tahun. Demam denggi boleh mengakibatkan kematian. Sekiranya tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ini tidak dimusnahkan, kita akan sentiasa diancam oleh penyakit demam denggi atau demam denggi berdarah. Anggota kesihatan sentiasa membuat pemeriksaan dan kawalan di seluruh pelosok negeri. Di negeri ini terdapat 8 lokaliti yang telah menubuhkan pasukan sukarela kombi yang berperanan menjalankan aktiviti pemantauan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan masing-masing. Masyarakat disarankan untuk meluangkan masa hanya 10 minit dalam seminggu bagi memastikan rumah mereka bebas dari tempat pembiakan nyamuk Aedes ini. Perlis kekal sebagai kawasan bebas malaria. Ujian darah akan diambil ke atas setiap pekerja warga asing dalam negeri ini.
Dalam usaha mempromosikan kesihatan di dalam komuniti, pelbagai aktiviti pendidikan kesihatan dan saringan dijalankan melalui kem-kem kesihatan. Bagi meningkatkan pengetahuan dan amalan masyarakat berkaitan amalan permakanan sehat, sebuah dapur sehat masyarakat telah diwujudkan di Klinik Kesihatan Simpang 4. Ia berfungsi mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada kumpulan sasar seperti ibu hamil, pesakit diabetes dan darah tinggi yang memerlukan kawalan diet dan pemakanan. Dalam usaha memperkasakan masyarakat, panel penasihat klinik kesihatan telah dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Mereka bertindak sebagai penghubung komunikasi atau pengantara di antara jabatan kesihatan dengan masyarakat. Bahagian farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis sentiasa berusaha memastikan pembekalan ubat-ubatan kepada pengguna adalah selamat, berkualiti dan berkesan. Secara keseluruhannya, bagi negeri Perlis, kerajaan membelanjakan sebanyak RM15 juta setahun untuk ubat-ubatan yang digunakan di hospital dan klinik awam. Secara purata, seorang pesakit diabetes, darah tinggi dan sakit jantung dibekalkan dengan 5 hingga 10 jenis ubat-ubatan dengan kos di antara RM50 ke RM150 sebulan. Sebelum dibekalkan ubat-ubatan, pesakit akan diberi kaunseling berkaitan penggunaan ubat-ubatan tersebut. Di antara inisiatif jabatan untuk memudahkan lagi pengambilan ubat-ubatan di hospital, satu mekanisme pandu lalu telah dimulakan di mana pesakit boleh memandu lalu terus ke kaunter khas untuk mendapatkan ubat mereka tanpa perlu menunggu. Di samping saringan makanan yang diimport, Jabatan Kesihatan juga membuat saringan pengimportan ke atas ubat-ubatan, kosmetik, bahan-bahan kimia dan makanan haiwan. Konsumen yang tidak mematuhi akta yang dikuatkuasa oleh farmasi akan ditolak daripada memasuki negara kita. Pegawai penguatkuasa farmasi yang bertugas sepenuh masa di sempadan Padang Besar membuat saringan pemeriksaan bagasi dan kenderaan di stesen kereta api dan laluan kenderaan awam. Jabatan Kesihatan juga membuat pemeriksaan mengejut ke atas klinik-klinik swasta, kedai farmasi, kedai runcit dan pasar-pasar untuk memastikan ubat-ubatan yang dijual adalah selamat untuk digunakan. Bagi tahun 2009, nilai ubat-ubatan yang telah dirampas adalah sebanyak RM90,000. Kesihatan pergigian merupakan faktor penyumbang untuk kesihatan badan secara keseluruhan. Never too early to start merupakan slogan Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pergigian yang menitik beratkan penjagaan kesihatan mulut seawal baru lahir. Rawatan dan perkhidmatan pergigian secara menyeluruh dan program promosi kesihatan meliputi ke semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Klinik pergigian bergerak juga memberi perkhidmatan di lokasi-lokasi luar klinik iaitu di sekolah dan komuniti seperti rumah kebajikan, rumah warga emas, pusat pemulihan dalam komuniti, dewan orang ramai dan lain-lain. Membuat gigi palsu adalah satu di antara beberapa kaedah rawatan pergigian. Suatu pencapaian yang membanggakan bagi negeri Perlis ialah ketiadaan senarai menunggu untuk membuat gigi palsu.
Perkhidmatan kepakaran bedah mulut menyediakan kepakaran pembedahan rekonstruktif, microvascular oral dan maxillofacial surgery. Perkhidmatan kepakaran ortodontik pula menyediakan rawatan membetulkan jajaran gigi yang tidak teratur. Aktiviti pencegahan kerosakan gigi seperti karies bermula dari proses pemfluoridaan air. Bahagian pergigian membuat pengawasan paras fluoride di loji-loji air di negeri Perlis. Terdapat peningkatan peruntukan ke atas program pemfluoridaan air setiap tahun. Setiap klinik pergigian telah dinaik taraf untuk memberi keselesaan kepada pesakit. Dari sebuah gedung ubat, Hospital Kangar dikenali sebagai Hospital Tuanku Fauziah pada tahun 2005. Hospital Tuanku Fauziah mengendalikan semua kes kecemasan dari seluruh pelosok negeri Perlis. Boleh saya bantu? Setiap panggilan kecemasan akan menerima respon serta-merta melalui Pusat Koordinasi Panggilan Kecemasan Jabatan Trauma dan Kecemasan yang diketuai oleh seorang pakar perubatan trauma. Hospital Tuanku Fauziah menyediakan perkhidmatan dalam 16 bidang kepakaran rawatan sub-kepakaran bagi rawatan kardiologi, respiratory, gastrologi, dan nefrologi. Pembedahan dalam pembedahan AM, jabatan ini memberi rawatan bagi kes-kes urologi dan pembedahan plastik. Jabatan Perbidanan dan Sakit Puan memberi perkhidmatan kepakaran dalam penjagaan ibu hamil berisiko tinggi dan rawatan sakit puan. Jabatan ini juga menyediakan perkhidmatan rawatan kemandulan melalui permanian berhadas dengan sokongan perkhidmatan makmal dan peruntukan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Tanggal 12 April 2009, Hospital Tuanku Fauziah telah diberi penghormatan menyambut keputeraan pewaris tahta negeri Perlis Yang Amat Mulia Syed Sirajuddin Arif Putra Jamalulai. Jabatan Pediatrik menyediakan rawatan kuratif dan rehabilitatif kepada kanak-kanak di ward kanak-kanak, unit rawatan rapi, unit rawatan thalassemia dan nursery penjagaan khas. Jabatan Ortopedik Hospital Tuanku Fauziah memberi perkhidmatan general, ortopedik dan trauma, pembedahan tulang belakang, pembedahan sendi, artroplasti, dan pembedahan kaki. Di samping itu, Hospital Tuanku Fauziah juga memberi perkhidmatan pembedahan ortopedik kanak-kanak dengan bantuan pakar dari Hospital Kuala Lumpur. Jabatan Oftalmologi menyediakan rawatan bagi kes-kes katarak, glukoma, dan lain-lain. Yayasan Tuanku Syed Putra telah menyumbang sebanyak RM50,000 pada tahun 2008 bagi projek bantuan kacamata untuk pesakit yang kurang mampu. Jabatan Otorinolaringologi memberi perkhidmatan rawatan dan pembedahan bagi masalah kesihatan telinga, hidung dan tekak. Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental memberikan rawatan komprehensif pesakit secara individu dan keluarga juga komuniti. Jabatan Pengimejan dan Diagnostik yang mula dikenali Jabatan X-ray ini telah berkembang maju dengan adanya teknologi terkini dalam perkhidmatan pengimejan. Perkhidmatan CT scan yang bermula pada tahun 2003 kini dilengkapi pula dengan mamogram dan MRI pada tahun 2006. Perkhidmatan sokongan lain yang terdapat di hospital ini ialah farmasi, sajian dan dietetik, fisioterapi,
pemulihan cara kerja, unit kerja sosial perubatan, dan unit psikologi kaunseling. Dalam menyediakan prasarana dan infrastruktur terbaik di negeri Perlis, terdapat banyak projek-projek yang dilaksanakan dalam RMK yang ke-9. Antaranya, menaik taraf 8 buah klinik desa iaitu Klinik Desa Tambun Tulang, Klinik Desa Titi Tinggi, Klinik Desa Longboh, Klinik Desa Serdang, Klinik Desa Kepala Batas, Klinik Desa Jejawi, Klinik Desa Boholate, dan Klinik Desa Seberang Ramai. Projek-projek penambahbaikan fasiliti klinik-klinik kesihatan sedang dilaksanakan di 7 buah klinik kesihatan iaitu Klinik Kesihatan Kuala Sanglang, Klinik Kesihatan Simpang 4, Klinik Kesihatan Kuala Perlis, Klinik Kesihatan Berseri, Klinik Kesihatan Kampung Gial, Klinik Kesihatan Kaki Bukit, dan Klinik Kesihatan Padang Besar. Perlis berbangga dengan wujudnya sebuah kolej jururawat masyarakat yang hampir siap pembinaannya dan dijangka akan mula beroperasi tidak lama lagi. Hospital Tuanku Fauziah pula akan berubah wajah dengan pembinaan blok wad 8 tingkat yang menelan belanja RM173 juta dan dijangka siap dalam tempoh lebih kurang 3 tahun. Kompleks Kesihatan Negeri Perlis sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada akhir tahun ini. Ia akan menjadi pusat pentadbiran bagi semua program kesihatan Negeri Perlis. Secara keseluruhannya, sejumlah RM236.7 juta dibelanjakan untuk kesemua projek-projek pembangunan tersebut. Kami sedia membantu. Kami sedia